Assalamualaikum dan selamat datang ke kelas sains tahun 3 bersama dengan Cikgu Aida. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi pembiakan tumbuhan. Okey, masih lagi dalam tajuk tumbuhan. Okey, kita imbas kembali 6 kaedah pembiakan tumbuhan yang kita telah belajar sebelum ini. Okey, ada 6 kaedah pembiakan tumbuhan. Kaedah ini dipanggil kaedah pembiakan secara semula jadi. Okey, pembiakan semula jadi. Okey, ada 6 kaedah pembiakan secara semula jadi iaitu biji benih, keratan batang, anak pokok, batang bawah tanah, melalui daun dan juga melalui spora. Okey, ini adalah 6 pembiakan semula jadi. Okey, hari ini kita akan belajar tentang teknologi pembiakan tumbuhan. Okey, melalui kutu tisu dan juga melalui kaedah TUT. Ada 2 teknologi pembiakan tumbuhan yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, kutu tisu dan juga TUT. Okey, jom kita belajar kutu tisu dahulu. Okey, kutu tisu boleh menghasilkan tumbuhan yang baharu daripada tisu pokok yang diletakkan di dalam nutrien. Okey, tumbuhan yang baharu boleh dihasilkan daripada cebisan tisu daripada pokok, kemudian letakkan di dalam nutrien. Okey, itu adalah kaedah kutu tisu. Okey, contohnya adalah pokok pisang, pokok orkid, pokok betik, pokok kelapa sawit, pokok nenas. Okey, itu adalah beberapa contoh tumbuhan yang menggunakan kaedah kutu tisu. Okey, bagaimana kaedah kutu tisu ini dihasilkan? Okey, mula-mula ambil cebisan tisu pada dahan ataupun pada daun, ataupun pada pucuk, kemudian rendamkan ke dalam nutrien. Okey, nutrien ini adalah seperti baja. Okey, selepas beberapa hari terhasillah pokok yang baharu. Okey, jadi ini bukan pembiakan secara semula jadi, bukan guna biji benih. Ini guna tisu. Contohnya adalah seperti pokok pisang. Okey, kalau pokok pisang secara semula jadinya adalah anak pokok. Okey, agak lama untuk anak pokok tu tumbuh. Jadi kalau guna kaedah kutu tisu ini cepat, okey, cepat menghasilkan pokok yang baharu di mana tisu daripada pokok pisang tu awak ambil banyak, boleh membiak secara banyak. Okey, itu adalah kira faedah, kira kebaikan menggunakan kutu tisu. Okey, jom kita belajar cara kaedah menggunakan kaedah TUT pula. Okey, TUT dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Okey, jadi tak perlu guna biji benih untuk tanam. Okey, selalunya kalau pokok buah tu kita guna biji benih kan, tapi melalui kaedah TUT tak perlu guna biji benih. Okey, contohnya adalah pokok mangga, pokok limau dan pokok buah-buahan lain seperti pokok ciku, pokok durian, pokok rambutan, pokok cempedak dan juga pokok bunga kertas pun boleh membiak melalui kaedah TUT ini. Okey, bagaimana kaedah TUT ini dihasilkan? Yang pertama, awak kena kelar dekat dahan pokok tu awak kelar mengkikis sedikit. Okey, kemudian ambil gumpalan tanah. Okey, balutkan bahagian yang dikelar tadi dengan gumpalan tanah. Kemudian balut dengan plastik dan ikat. Okey, selepas 3 minggu awak akan nampak ada akar tumbuh daripada balutan tersebut tadi. Lepas tu awak potongkan dan tanam ke dalam tanah. Okey, kaedah TUT ini tak perlu guna biji benih. Terus menghasilkan pokok yang baharu daripada kaedah TUT ini. Jadi ia menjimatkan masa. Kalau biji benih agak lama untuk dia membesar, tapi dengan kaedah TUT ini dapat menghasilkan pokok yang baharu dengan sekejap. Okey, jadi itu adalah kebaikan menggunakan kaedah TUT. Okey. Sekarang buka buku aktiviti muka surat 49. Ini adalah latihan yang awak perlu buat pada hari ini. Okey, pembiakan jambu air. Perhatikan situasi cara pembiakan jambu air. Jawab semua soalan. Okey, ada 3 gambar di situ. Gambar pertama adalah pembiakan melalui biji benih. Okey, gambar kedua melalui kutu tisu. Yang ketiga adalah melalui kaedah TUT. Okey, soalan pertama, bolehkah pokok jambu air dibiakkan melalui cara pembiakan secara semula jadi? Cikgu
potong perkataan pelbagai itu, kemudian awak nyatakan cara pembiakan tersebut. Okey, perkataan pelbagai itu cikgu potong sebab mengelirukan. Okey, nyatakan cara pembiakan semula jadi tersebut. Okey, nombor 2, apakah kaedah pembiakan yang menggunakan teknologi untuk membiakkan jambu air? Okey, tengok gambar, ada 2 gambar pembiakan tadi kan. Okey, nombor 3, pada pendapat kamu, mengapa sesuatu tumbuh-tumbuhan boleh mempunyai lebih daripada satu cara pembiakan? Okey, kenapa boleh melalui pelbagai cara pembiakan? Boleh melalui kutu tisu, boleh melalui tut. Kenapa? Okey, kemudian muka surat seterusnya ini teknologi dalam pertanian. Okey, yang pertama awak kena tulis cara pembiakan semula jadi. Okey, contohnya pokok pisang, apa pembiakan semula jadi dia. Kemudian awak kena tulis juga teknologi pembiakan yang boleh digunakan. Okey, 1, 2, 3, pokok mangga dan pokok bunga kertas juga. Okey, terima kasih. Selamat berjaya, selamat belajar murid-murid. Okey, selamat tinggal.